Kenapa kapal daripada negara China datang ke Indonesia? Mesti ada sebab. Hai guys, apa khabar semua? Aku doakan korang semua daripada Malaysia dan jiran tetangga Indonesia sihat sejahtera. Terima kasih subscribe, komen, like dan share view sampai habis Bahadin Channel. Kepada yang baru mengenali Bahadin Channel, aku ucapkan selamat datang. Buat masa ini aku nak beritahu video Bahadin Channel akan buat ulasan mengenai perkembangan semasa dan reaction negara Indonesia berkaitan dunia militer, tempat-tempat menarik, makanan yang sedap, apa sahaja mengenai orangnya yang baik-baik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita serumpun guys. Ok guys, aku terpanggil untuk membuat reaction mengenai topik yang cukup hangat. Semakin parah kegilaan China terhadap Natuna. Adakah minyak puncanya? Sebelum itu, kita buat reaction. Mari kita terus menyokong Brozul Channel, seorang YouTuber terkenal Malaysia. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia? Jom kita buat reaction dengan bilangan 1, 2, 3. Tengok dia punya kelengkapan. Kapal daripada negara China boleh datang ke perairan Indonesia. Hai guys, berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik butang lonceng tanda sokongan anda. Tolong beri sokongan kepada Brozul Channel. Hari ini kita berita daripada Defense Security Asia. Katanya tajuknya adalah kapal survey kerajaan China ganggu blok minyak gas milik Indonesia di Laut Natuna. Kapal daripada negara China datang ke Indonesia? Mesti ada sebab. Kita terus ke beritanya. Sebuah kapal survey milik kerajaan China Haiyang DZ-10 dikesan berada di kawasan cari gali minyak dan gas milik Indonesia dipanggil Blok Tuna yang terletak di perairan Laut Natuna, Laut China Selatan, di lautan Indonesia ya. Blok Tuna sedang dioperasi oleh syarikat Harbour Energy, terletak di dalam kawasan EEZ Indonesia dengan 50% daripada hak di blok itu adalah milik syarikat Rusia Zarubez. 50% kepunyaan Pemerhati serantau menyatakan kehadiran kapal Haiyang DZ-10 itu berhampiran dengan Blok Tuna di dalam perairan EEZ Indonesia yang merupakan suatu tindakan mencabar kedaulatan Inilah kedaulatan Jakarta Indonesia. Perairan di Laut Natuna. Jika kapal daripada negara China masuk ke Indonesia, menjadi tanda tanya. Ia sekaligus mengheret sekali Indonesia ke dalam pertikaian di Laut China Selatan yang sebelum ini hanya membabitkan beberapa negeri serantau seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, selain kuasa besar Amerika Malaysia, Filipina langsung mengatakan bahawa blok mungkin terasa kalau ada kapal lain datang ke perairan negara kan telah menjadi miliknya. Suka-suka mereka mengatakan blok itu adalah kawasan mereka ya. Sebagai tindak balas, kerajaan Indonesia diberitakan telah hantar kapal perang kawasan perairan berhampiran Blok Tuna itu untuk memantau kehadiran kapal survey China yang terlibat dengan kerja-kerja eksplorasi minyak dan gas. Macam Malaysia, betul. Harus kita ada di Kertih dan Miri, Sarawak. Kertih Terengganu ada kawasan minyak. Pada 20 Ogos lalu, kerajaan China juga dilaporkan telah mengerahkan sebuah kapal pengawal pantainya dikenal pasti Haijing 5202 untuk menghampiri real ship Noble Clyde Broadroff yang sedang beroperasi di Blok Tuna itu. Pada ketika itu, Indonesia turut menghantar kapal perangnya ke kawasan yang kerajaan Indonesia perlu tegas itu untuk memantau jika ada kapal pengawal pantai China, anasi-anasi luar ataupun kapal yang datang mereka suka-suka ke negara Indonesia tersebut, kan? Apalah hak mereka kepada kawasan Natuna itu. Okey, kita sambung terus ke beritanya. Kapal pengawal pantai Haijing 5202 dilaporkan berada 3 batu nautika daripada lokasi pengerudian itu. Pihak berkuasa Indonesia bertindak balas dengan menghantar sebuah kapal tentera lautnya, korvet KRI John Lai, untuk shadow kapal pengawal pantai China itu. Mana nak pastikan tahap keselamatan itu adalah terbaik. Dakwaan pemilikan China terhadap 90% daripada Laut China Selatan yang sumber kaya asli dengan macam-macam lah guys. Untuk perdagangan inilah kekayaan yang ada di negara Indonesia masyarakat yang dan
Mutation tak perlu di Convention on the Law of the Sea. Tikaikan lagi, patutnya dihargai. Terbukti tiada hak untuk China untuk mengatakan kawasan itu adalah hak mereka. UNCLOS pun sudah bagi tahu, apa lagi yang mereka tak percaya. Okey, kita terus ke beritanya. Blok tunai itu terletak hanya kira-kira 10 batu nautika daripada sempadan laut Indonesia dan nautika Vietnam. Apa yang menarik dengan antara Vietnam dengan Indonesia adalah ketegasan China menghantar kapal-kapal pengawal pantainya walaupun ia melibatkan Syarikat Rusia, dan berkemungkinan tindakannya itu boleh menyebabkan ketegangan hubungannya dengan Moskow. Rusia, China, Rusia Indonesia. dan China mempunyai hubungan strategik yang amat baik, tetapi ia tidak menghalang Beijing daripada mengganggu pelaburan minyak dan gas negara itu di Laut Cina Selatan. Namun selepas akibat daripada tekanan dari China, Syarikat Minyak dan Gas Rusia iaitu Rosneft juga terpaksa membatalkan kerja-kerja pengalian minyak di Blok 0601 di luar pantai. Terjejas. Berita kerana tugas-tugas telah diberhentikan. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Adakah sifat tamak daripada negara yang kita sebutkan tadi? Sepatutnya negara tersebut ataupun negara China perlu jelaskan apa yang dibuat. Kapal ni boleh sampai dekat pelantar minyak kepada kerajaan negara Indonesia. Baiklah, kita hargai apa yang ada. Okey, pada kali ini negara China telah ada semuanya, telah kaya. Jadi apa lagi yang dimahukan? Yakinlah guys, selagi rakyat Indonesia masih bersatu, tidak ada apa yang perlu ditakutkan. Dan semoga rakyat negara Indonesia dan Malaysia dijauhkan daripada perkara yang tidak baik. Jangan lupa subscribe, komen, like dan view sampai habis Bahadin Channel untuk aku terus memberikan konten-konten yang lebih menarik pada masa yang akan datang. Di sini saja dulu video aku kali ini. Okey, bye-bye.